Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah yang sentiasa dicurahkan ke atas kita, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir suratu Saba. Surah Saba, surah yang ke-34. Masih lagi dalam juzuk yang ke-22. Ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini, ayat 10 dan 11. Dua ayat saja pendek tapi syarat dengan pengajaran dan i'tibar yang kita boleh kutip daripada kalami Rabbina. Hikayat ini bukan hikayat biasa. Cerita ini bukan cerita biasa. Cerita yang dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, kita akan bincangkan dalam ayat ini kisah Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam, kita sudah cerita, kita sudah dengar banyak kali cerita Nabi Daud. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam ilmu tadabbur ini menserlahkan, mendedahkan kepada kita rahsia Al-Quran. I'jazul Quran. Setiap kali Allah Ta'ala sebut cerita Nabi, di sana ada satu lagi cerita baru yang boleh kita kutip. Ada iktibar baru, ada pengajaran baru yang Allah sentuh dalam ayat itu, yang perlu kita kaji, kita teliti, kita selidik, baru kita nampak, oh ini rahsianya. Kenapa Allah ulang cerita mereka ini? Dalam banyak surah ada saja. Lalu surah ini kejap keluar lagi cerita Nabi Daud. Sekejap lagi kita pergi, ada pula Nabi Daud. Sama juga dengan anak dia Sulaiman. Kemudian dengan Nabi Allah Musa AS. Artinya, para pelajar sekalian, kita jangan kata, ada pula cerita Daud. Memang ada pula. Tapi dalam episod lain. Dalam sudut lain yang Allah sentuh. Supaya kita ambil pengajaran dan pendidikan. Kerana itu, bila sampai kepada fawaid, al-fawaid at-tarbawiyah dan fawaid al-ilmiyah, kita nampak di sana ada lagi perbincangan-perbincangan yang mungkin kita belum bincang belum ni, atau sebahagiannya berulang, tetapi ada yang baru. Kita kata itulah Al-Quran. Hadza huwal Quran, kalamu Rabbina, yang penuh dengan mukjizat, yang syarat dengan maklumat, yang kukuh dengan fakta, yang tidak jemu untuk dibaca bagi orang yang cinta kepada Tuhannya. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami semua ni orang yang mencintai Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang baca Al-Quran, orang yang tadabbur Al-Quran, dan orang yang beramal dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik para pelajar sekalian, kita baca ayat ini ayat 10 dengan ayat 11. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 927. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا
Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid an i'mal sabighatin wa qaddir fis sard wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Para pelajar sekalian, itu ayat yang kita baca. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam limpah kurnia dari kami, sambil ini fadla tu limpah kurnia bagi kami. InsyaAllah kita akan bincangkan tadabbur tentang fadla, agak panjang di sini. Serta kami berfirman, wahai gunung ganang, ulangilah mengucap tasbih bersama-sama dengan Daud. Bukit Bukau, gunung ganang, tasbih bersama Daud. Wahai burung-burung, bertasbihlah bersama-sama dengan Daud. Dan kami juga telah melembutkan besi baginya. Besi di tangan Daud seperti tepung di tangan pembuat roti. Allah, kita nak buat apa? Roti jenis apa? Nak buat kuih apa? Pegang je, boleh buat. Daud, panas tangan Nabi Daud ni. Allah Ta'ala bagi mukjizat dia di tangan dia tu. Masya Allah. Ani'mal sabighatin, serta kami wahyukan kepada Daud, buatlah baju-baju besi yang luas labuh. Wa qaddir fis sardi, dan sempurnakanlah jalinannya sekadarnya dikehendaki. Wa'malu salihan, dan kerjakanlah kamu wahai Daud dan umatmu amal-amal yang saleh. Inni bima ta'maluna basir, sesungguhnya aku melihat apa segala kamu yang kejuakan. Jadi ayat ini ringkas. Tengok nota di bawah kata, mengenai keistimewaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepada Daud. Lihat ayat 79-80 dalam surah Al-Anbiya. InsyaAllah kita akan bincang nanti. InsyaAllah. Baik para pelajar sekalian, kita sudah dengar terjemahan sekali lalu. Terjemahan ayat yang kita baca, dua ayat ini. Tapi apakah munasabah? Munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah ayat ini melalui susunan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Apa munasabah? Iaitu yang pertama, anna ulaikal kuffar, puak-puak kafir itu engkar kebangkitan semula. Mereka mengatakan mustahil benda itu akan berlaku balik. Mustahil. Impossible dia kata. Maka dalam ayat ini Allah ceritakan bahawa banyak benda yang kamu kata mustahil itu pada adat, tapi secara zahirnya ada mukjizat yang Allah anugerahkan kepada nabi-nabi. Dan sudah ada kisah-kisah mereka telah diriwayatkan dalam kitab-kitab yang terdahulu, telah dibincangkan oleh orang-orang yang kemudian, bagaimana burung-burung di Bukit Bukau dan burung-burung bertasbih bersama Daud. Besi lembut di tangan Daud selembut tepung di tangan pembuat kuih. Kemudian Allah Ta'ala beri pula kepada anak dia taskhir rih, mudah, dipermudahkan menggunakan angin untuk Sulaiman. Dan bagi Sulaiman tembaga pula lembut. Ayah dia besi, anak dia tembaga. Masya Allah. Dan jin-jin juga ikut menjadi boruh kepada Nabi Sulaiman dalam kerja-kerja berat diberi pada jin.
Ini kata siapa? Kata Syekh Abu Hayyan dalam tafsir dia. Yang kedua, dalam ayat yang lepas, ayat 9, tuan-tuan tengok di akhir ayat. Inna fi zalika la ayatan likulli 'abdin munib. Itu menjadi tanda-tanda kuasaan Allah Ta'ala bagi orang hamba-hamba yang munib. Apa dia munib? Yang banyak kembali kepada Allah dengan ketaatan dan kebaktiannya. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, di antara orang yang banyak kembali kepada Allah dijadikan ikon, iaitulah Nabi Daud AS. Sebagian dalam surah As-Sad, Allah sebut fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nabi Daud ni di antara nabi yang sifat dia anabun, munibun. Jadi Allah kata Abdul Munib, di antara hamba aku yang munib, yang dulu Daud. Yang kemudian sudah tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada di kalangan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hamba-hamba Allah Taala yang munib. Bukan munib nama beramai. Kan? Munib tu munib ni, tapi yang kita nak munib di sini sifat orang yang kembali kepada Allah. Kita semua ni insya-Allah munibin di kalangan munibin, orang yang banyak kembali kepada Allah. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas, sudah banyak Allah Ta'ala beri kurniaan kepada hamba-hambanya. Ada kalanya Tuhan sebut dengan ya'dilu, keadilan. Ada katanya yatafaddalu, memberi kelebihan. Maka kelebihan Allah Ta'ala itulah yang menjadi semangat untuk orang-orang yang kemudian untuk mengejarnya. Kita nak mengejar kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan. Syurganya, nikmatnya, keampunannya, keredaan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala bawa contoh seorang hamba Allah Ta'ala yang munib, yang banyak mendapat kelebihan daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa diberi kelebihan? Sebab dia orang yang lebih. Kita nak dapat kelebihan, kita kena jadi orang lebih. Nak jadi orang lebih macam mana? Orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka itu orang yang lebih. Bukan lebih harta, bukan lebih anak, bukan lebih bini, bukan lebih apa saja, tapi yang lebihnya lebih kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, itu muqaddimah kepada munasabatul ayah 5 qablaha. Sekarang ni baru kita masuk kepada tafsir kita ni. Kerana itu anda sebut awal-awal tadi. Jangan ingat 2 ayat boleh habis dengan cepat. Lah, 2 ayat ni rupanya bila Allah ulang balik cerita, di sana banyak cerita. Bila Allah Ta'ala ulang balik hikayat, di sana, di sebalik hikayat ini terdapat pengajaran yang cukup besar, yang tidak mungkin kita lalu mururin kiram tanpa kita sentuh beberapa sudut tadabbur, beberapa sudut perbincangan yang sangat penting di dalam mencari garis panduan pemandu dalam hidup kita ini. Kita kata alhamdulillah. Tengok ayat. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. Dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud fadla. Apa dia fadla? Limpah kurniaan dari kami. Apa dia limpah kurniaan ini? Tuan-tuan tengok, bersedia dengan untuk mencatatnya. Semua nabi-nabi ada kelebihan. Semua nabi-nabi alaihimussalatu wassalam ada kedudukan. Tapi setiap nabi ada kelebihan tersendiri. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din. Allah sebut, kami telah lebihkan sebahagian nabi di atas sebahagian yang lain. Jadi di antara ay khassasna bihi min bainin nas, kami telah khususkan Nabi Daud ni disebut fadla.
Walaqad ataina Dauda minna fadla. Apa dia kelebihan itu? Apa dia keistimewaan itu? Telah disenaraikan oleh para ulama tafsir. Di antaranya, tuan-tuan tanda, kita pilih tafsir Ibnu Ashur dulu. Qala Ibnu Ashur fi bayani al-fadl alladhi atahu Allah Daud alaihissalam. Ibnu Ashur menyenaraikan apa kekelebihan yang Allah anugerahkan kepada Daud. Dalam senarai ini ada 10 perkara. Yang pertama, fadlun nubuwah, kurniaan menerima jawatan Nabi. 1. 2, fadlul mulk, dia juga sebagai ketua kerajaan, pemerintah. Dia raja, dia nabi. Yang ketiga, fadlul inayati bi islahil ummah. Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia kuat sangat menumpukan kepada membaik pulih umat dia. Semua Nabi macam tu, tapi senarai di antara senarai kelebihan Nabi Daud. Yang keempat, fadlul qada'i bil adli. Nabi Daud ni selain daripada dia raja, dia juga qadi, hakim. Kalau kita kat ketua hakim negara yang telah melaksanakan undang-undang dengan adil. Yang kelima, fadlus syaja'ati fil harbi, seorang yang sangat berani dalam peperangan. Tuan-tuan jangan lupa dalam kisah Talut dengan Jalut. Siapa dia yang bunuh? Faqatala Dawudu. Yang bunuhnya siapa dia? Jalut. Nabi Daud alaihissalam. Allahu Akbar. Yang keenam, fadlu sa'atin ni'mati alaih, di antara yang kelebihan Allah Ta'ala beri kepada dia, luasnya rahmat, nikmat yang begitu besar. Yang ketujuh, fadlu ighna'i anin nas, di antara nabi yang tak bergantung dengan manusia. Dan dia ni salah seorang daripada nabi yang makan daripada hasil usaha sendiri. Sebab tu dia ni tukang besi. Kerja dia nya buat baju besi, buat baju rantai. Mana dia ambil daripada hasil kerja dia, itulah makanan dia. Dia tak bergantung dengan bantuan orang. Yang ke-8, fadlu ita'ihi zabur. Nabi Daud juga telah menerima kitab dari Allah, iaitulah kitab Az-Zabur. Yang ke-9, di antara nabi yang husnus saut, suara merdu, jamilus saut. Suara dia kalau semua bendanya bungul dengan Nabi Daud baca, semua berhenti. Allahu Akbar. Yang ke-10, tulal umur fil salah, panjang umur dia dalam kerja-kerja reformasi membaik pulih masyarakat. Panjang umur. Berapa umur tak sebut. Baik, itu 10 perkara. Kita cuba nak detailkan sikit. Tak apa tuan-tuan, jangan takut. Saya bagi nombor ayat je, kemudian ahli tadabbur cari sendiri. Kalau tidak panjang kita ni. Kata di Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Muhammadul Amin Syanqiti, saya tak sempat berguru dengan dia di Madinah. Dia duduk mengajar di Masjid Nabi dan di Masjid Madinah. Ana sampai Madinah, Syekh Amin sudah tidak ada. Yang adanya murid kanan dia, Syekh Atiyah Salim. Syekh Atiyah kalau mengajar, jarang dia tak sebut nama Syekh Amin. Bahkan dia tak sebut Syekh Amin. Rapaknya murid dengan guru, Syekh Atiyah akan panggil kepada Syekh Amin, Walid. Qala walidna Syekh Muhammad Amin. Walid. Kalau dia kata qala waliduna, berkata bapa kami itu Syekh. Kalau Atiyah kata itu, maksudnya Syekh Amin. Allahu Akbar. Kemudian anak-anak dia saya sempat. Syekh Muhammadul Mukhtar contohnya, daripada peringkat BA sampai ke PhD, dia mengajar kita, alhamdulillah. Baik. Qala Syekh Al-Syanqiti, kalau kata Syanqiti dalam tafsir ini, iaitulah Syekh Muhammadul Amin. Dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Dia kata dalam walaqad ataina Dawuda minna fadla. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, dia telah beri kelebihan kepada Daud. Wa bayyana hadzal fadla,
penjelasan tentang kelebihan Nabi Daud ini Allah Ta'ala telah sebut dalam beberapa ayat. Tanda nombor ayat. Yang pertama, surah Al-Baqarah 251. Wa qatala Dawudu Jalut. Nabi Daud yang bunuh Jalut. Maknanya Daud ni berani. Satu. Wa atahullahul mulk. Allah Ta'ala beri kekuasaan kerajaan. Wal hikmah. Dan kebijaksanaan. Wa 'allamahu mimma yasha. Allah Ta'ala bagi ilmu pada Daud. Kalau nak senarai pula, panjang pula kita. Tapi cukup, semua ni masuk dalam 10 yang awal tadi. Kemudian yang kedua dalam suratul Sad ayat 20. Suratul Sad ayat 20. Wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Maknanya dia boleh menyelesaikan masalah. Hakim yang adil. Yang ketiga, firman Allah Ta'ala dalam surah Sad lagi ayat 30. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab. Nabi Daud ni orang yang sangat kembali kepada Allah. Yang keempat, ayat surah Sad ayat 25. Faghafarna lahu zalika wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Nabi Daud ni orang rapat dengan kita dan tempat kembalinya cukup cantik. Kemudian dalam surah Sad ayat 26 pula, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Allah lantik dia sebagai khalifah, bukan khalifah Allah, khalifah memimpin umat dan mentadbir bumi ini. Mentadbir masyarakat atas bumi. Dalam surah An-Naml ayat 15, walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Dalam ayat surah Al-Isra ayat 55, walaqad faddalna ba'dan nabiyyin ala ba'din wa ataina Dawud zabura. Allah Ta'ala kata aku beri pada Daud zabur. Tengok ila ghairi zalika minal ayat. Itu di antara ayat yang disenaraikan oleh Syekh Syangkiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan jilid yang ke-6 muka surat 266. Baik para pelajar sekalian, cukup setakat itu dulu. Kita nak pergi ada lagi perbincangan yang nak dibincangkan. Baik, 10 kelebihan Nabi Daud jelas kepada kita. Apabila dikumpul ayat-ayat yang lain, nampak. Kemudian apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada Daud, cakap pada Daud, ya jibalu awwibi ma'ah. Wahai bukit-bukit, wahai gunung ganang, sabbihi ma'a Daud. Wat-tair, dan burung-burung, bertasbihlah kamu bersama dengan Daud. Fakana yusabbihu wal jibalu wat-tairu turaddidu tasbihahu. Bila Nabi Daud bertasbih, puak-puak bukit dengan burung terbang berhenti, bukit bertasbih. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Anbiya tadi, ayat 79, Tuhan kata, wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tair wa kunna fa'ilin. Dalam surah Sad ayat 17 hingga 19, wazkur abdana Dawud zal aidi innahu awwab inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq wat-tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Jadi dalam bab Daud ni banyak Allah Ta'ala sebut tentang sifat awwab, munib. Allah Ta'ala sebut sifat seorang hamba yang banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Mulia engkau Daud, begitu hebat sifat. Nabi-nabi semuanya mulia, tapi Daud ada kelebihannya tersendiri. Jadi para jemaah sekalian, bagaimana bukit bukau boleh tasbih? Timbul lagi ke dalam kepala kita yang pening ni. Macam mana bukit boleh tasbih? Kalau kita kata burung, bolehlah berkicau. Dia panggil Twitter lah, kicau burung. Bolehlah bunyi dia suara burung, tapi kita tahu dia tasbih. Tapi bukit macam mana bukit? Para ulama kata Allah Ta'ala yang berkuasa bagi manusia bercakap. Allah Ta'ala itulah yang sama memberi kepada bukit boleh bertasbih. Apa yang pelik bagi kita? Yang bagi kita ni kita percaya
kita yakin, kita apa yang kita faham, kita kata Alhamdulillah. Orang tak faham, pening kepala sampai ke tua. Satu, bukit bukau dan burung-burung bertasbih bersama dia. Yang keserunya, wa alanna lahul hadid, dan kami lembutkan besi bagi Daud. Allah. Besi ni keras tuan-tuan. Kata di ulama Ibnu Jarir ini Tabari, Syekhul Mufassirin, zukira anal hadida kana fi yadihi qattinil mablul. Diceritakan bahawa besi di tangan Daud seperti tanah orang panggil tanah liat. Kita boleh huli. Ataupun lebih senang kita kata seperti gandum di tangan pembuat roti. Lembut sangat-sangat. Allahu Akbar. Ya yusarrifu fi yadihi kaifa yasha bighairi idkhali narin wala darbin bihadid. Tak payah pukul, ping, tak payah bakar dengan api. Cukup Nabi Daud pegang bismillah, ya. Boleh buat apa dia nak buat. Allah, haza huwa Daud. Daud dilembutkan besi di tangan dia. Kemudian Allah kata apa? Dengan itu Tuhan perintah kepada Daud. Besi ni bukan benda mudah nak buat kerja. Berat, payah. Tapi sudah dilembut di tangan kau buatlah baik-baik. Maka Allah kata, Ani'mal sabighat. Daud, buatlah baju-baju besi yang luas labuh. Ai wa amarna Daud, Allah perintahkan kepada Nabi Daud, isna' minal hadidi duru'an. Membuat daripada baju besi ini, buat baju besi yang sempurna, yang lengkap, tawilatan wafiyatan. Tawilatan yang labuh dan boleh menyelamatkan orang yang pakainya. Panjang pula ulama tafsir bahas ini. Kan? Di antaranya dia kata apa? As-sabighat, iaitu baju besi yang labuh, ada bahagian tangan dan sampai ke paha. Baju besi ni. Itu dia panggil tawilan wafiyah. Kata orang lain pula, wasardu sun'udir il hadid. Jadi membuat baju tu biar teliti. Dari sudut saiznya biar labuh. Dari sudut cara pembuatan, tengok ayat. Waqaddir fis sardi. Waqaddir fis sardi, dan sempurnakanlah jalinannya sekadar yang dikehendaki. Maknanya jalinnya kalau kita kata macam paku, dia punya tempat pengikat besi tu jangan terlalu besar, luas, masuk panas situ. Jangan terlalu sempit sampai nak bergerak tak boleh. Itu dipanggil ayat waqaddir sisardi. Cukupkan ukurannya secukup-cukupnya, jangan lebih, jangan kurang. Kalau kurang ketat, nak pakai payah. Kalau lebih lega, boleh masuk panas. Allah sampai begini. Allah Ta'ala ajar kepada Daud begitu teliti. Teliti sekali cara-cara nak buat baju. Jadi ada ulama tafsir kata la taj'al hilaqatan wasi'ah. Kalau dia buat dia punya lubang-lubang tu besar, kena pula tembus dengan panah. Tapi kalau buat dengan sempit sangat, nanti tak boleh nak bergerak pula kita. Baju besi ni berat. Maka itulah yang dikatakan ukuran biar tepat. Ukuran biar tepat, ketebalan besi juga secukup. Kalau tebal sangat, berat. Kita pikul kereta kebal atas belakang ni. Nanya, kalau nipis sangat, tembus. Apa faedah pakai baju besi? Buat secukupnya dengan menjadi penjaga kepada keselamatan dan juga tidak berat di atas muatan. Baju ini menjaga keselamatan dan tidak berat di atas muatan. Kalau duduk atas belakang kita, kau duduk pikul baju je. Nak perang, nak pergi lompat perang apa payah. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Manakah lagi mukjizat i'jazul Quran yang sangat teliti, yang sangat halus perbicaraannya, yang sangat besar kelebihannya. Kalau kita tidak tadabbur, kalau kita tidak perhati satu-satu kalimah,
kita akan baca Quran lalu, ada pula cerita Daud. Masya Allah. Ada pula cerita Daud. Habis, Allah Ta'ala bawa cerita ni saja-saja. Siapa dia cakap? Tidak ada dalam Quran ni cerita yang kita boleh kata, tak ada faedah. Hadza kalamu Rabbina. Ini kata-kata Allah. Semuanya berhikmah. Kalau kita tak tahu, kita cakap aku tak mengaji. Itu nak condemn Quran, jangan. Kalau kita tak faham, kata minta maaf saya tak faham. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, yang boleh memberi kami faham. Kami boleh mengerti kitab-Mu ya Rabbal Alamin. Barulah kita betul. Ni condemn Quran. Kita tak faham, kita duk condemn Quran. Allahu Akbar. Nanti ada pula orang cakap, tu kalau Quran pada yang kita tak faham, habis yang kau hidup condemn ilmu makrifat orang itu, kenapa? Itu ilmu bahasa dia tak faham. Kita kata ilmu makrifat dia pun tak faham juga. Allah aku Tuhan. Akhir kali apa benda kau cakap ni? Dia pun merapu, tak tahu apa. Jangan duduk main-main. Itulah, pasal itulah kita kata ilmu yang Allah beri semuanya dipahami, kan? Orang-orang yang diberi ilmu memahami. Orang yang tak ada ilmu belajar dengan orang yang ada ilmu. Kita kata insya-Allah. Jadi alhamdulillah dalam tafsir kita ni kita duk belajar dengan ilmu ulama-ulama tafsir. Saya pemudah cara je, pembaca ilmu tafsir orang untuk diterjemahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita kata alhamdulillah. Baik. Al-Syekh Al-Razi, tengok tafsir Al-Razi dia punya ada sedikit huraian dia di sini. Dia kata apa? Waqaddir fis sardi. Dalam tafsir yang pertama tadi kita kata waqaddir fis sardi, cukupkan dia punya saiz, ketebalannya dan cara pemasangannya. Satu tafsiran. Ar-Razi kata ada lagi satu tafsir yang kedua, wa qauluhu ta'ala waqaddir fis sardi, dan kerjakanlah kamu dan sempurnakanlah jalinannya sekadar yang dikehendaki. Dia kata apa? Ar-Razdi isyarah ayat ini kepada Allah Ta'ala beri keizinan kepada Daud untuk mencari rezeki. Membuat kerja lah Daud. Buat kerja. Tapi al-kasbu yakunu biqadril hajah. Kerja setakat yang diperlukan. Maknanya kalau Nabi Daud buka kilang besi dia ni, kilang baju besi dia ni, kita kata 3 jam sepagi. Dia masuk pukul 8, 9, 10, pukul 11. Habis. Ataupun, maka baqil ayyam wal layali lil ibadah. Waktu lain, waktu untuk kau selesaikan masalah rakyat, waktu engkau beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ay faqaddir fi zalikal amal. Kadarkan waktu yang diperlukan untuk buat kerja. La tashghal jami'a awqatika bil kasbi. Jangan kata oleh kan nak cari rezeki kak daripada pagi sampai gelap. Gelap sampai ke cerah, kerja ya. Masjid tak pergi, tempat kuliah tak hadir, kita kata tak boleh. Maka nak cari rezeki berpada-pada. Masya-Allah. Nak cari rezeki berpada-pada, setakat mana memerlu ya, berhenti. Yang lain tumpukan kepada ibadat, tumpukan kepada rakyat. Sebab itulah zaman lain lepas pada zaman Nabi Daud ni khas untuk dia. Mari di zaman kita, dia ada Baitul Mal. Orang yang bekerja khas seperti guru, qadi, hakim, tak payah lagi kerja, ambil duit allowance daripada Baitul Mal. Sebab kalau dia pergi kerja, orang mari beratus ini. Mana nak kes perbicaraan ditangguh? Mana hakim pergi menoreh? Nanya. Pelajar-pelajar mari nak mengaji. Mana tuan guru tengah duduk kait kelapa sawit. Cari rezeki. Kan payah macam tu. Habis, pihak kerajaan Baitul Mal menyediakan. Ini allowance untuk guru. Ini allowance untuk pegawai. Ini untuk qadi. Ini untuk ni. Barulah mereka tumpukan kerja. Ada disebut sumber rezeki telah disediakan oleh pihak majikan. Kita kata alhamdulillah. Tapi Nabi Daud ni khas. Allah nak ajar kepada kita kelebihan apa? Kelebihan mencari rezeki, bekerja dengan tangannya sendiri, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik cari rezeki itu, rezeki yang kita makan itu hasil daripada tangan kita. Ya, Nabi Daud, contoh kita ikonnya pada Daud, seorang ahli ibadat yang kuat,
tapi dia juga bekerja mencari rezeki. Ini kita bimbang hari ini, zaman kita ini, kalau ahli ibadat duduk tidur di masjid, tunggu rezeki. Dia tak cari rezeki, dia tunggu rezeki. Tok ayah, tok haji, tok lebat, bangun. Jemput ke rumah saya makan. Kerja tak? Tak. Nabi Daud ajar kepada kita, kerja, cari rezeki, bukan menunggu semata-mata menunggu rezeki. Allahu Akbar. Di akhir ayat ini Allah kata apa? Wa'malu salihah. Dan kerjakanlah kamu, hai Daud dan umatmu, amal-amal yang saleh. Apa dia amal saleh? Ay khalisan lillah wa muwafiqan li syar'ihi. Ikhlas kepada Allah dan bertepatan dengan syariat yang Allah turunkan. Untuk Daud, kitab Zabur. Untuk kita, Al-Quran. Sunnah Nabi SAW. Dia setiap orang tu ada kitab dia, ada kerja dia. Kalau kita kata Nabi nak Daud kena ikut Quran, awak tak kena cakap tu. Daud Quran bila turun? Nabi Daud kitab dia Zabur. Kitab kita Quran. Kitab Zabur benda tak ada dah. Yang adanya sepatah dua, isi Zabur ada dalam Quran. Itu je. Allah Ta'ala tutup ayat ini dengan Inni bima ta'maluna basir. Dan sesungguhnya aku melihat akan segala apa yang kamu kerjakan. Tuhan kata mu kerja betul-betul. Tadi Tuhan suruh ada. Wa'malu salihan. Buat amal yang saleh. Kita dah baca banyak kali dah. Tuan-tuan pun insya-Allah sudah faham. Amal soleh itu akan jadi soleh. Setiap amalan jadi soleh dengan dua perkara. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ikut apa yang disyariatkan oleh Allah, yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya direka oleh orang sendiri-sendiri, jangan. Baiklah para pelajar sekalian, itulah tafsir ringkas kita kepada ayat ini. Sekarang ini kita berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah wal tarbawiyah. Dua-dua kita ambil, insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, mari kita pergi kepada fawaid. Faedah yang pertama, walaqad atayna Dawud minna fadla. Allah kata aku beri pada Daud beberapa kelebihan. Zakarallahu ta'ala ni'matahu ala Dawud wa Sulaiman. Kita Sulaiman esok insya-Allah. Ayat yang ke-12 tu cerita anak dia Sulaiman. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut nikmat yang dia beri kepada dua beranak ni. Nak bagi tahu bahawa kalaulah Nabi dulu ada nikmat, Nabi kamu ni yang ada di depan kamu sekarang, masa itulah, hei puak Quraisy, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami juga telah beri nikmat yang banyak kepada dia. Kenapa kamu engkar? Kamu terima Daud, kamu terima Musa, terima Isa, kenapa tak terima Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan kepada bukit, ya jibal awwibi ma'u. Bukit, banyaklah bertasbih bersama Daud. Ulama kata apa? Annal jamada yudriku khitab Allah. Benda-benda yang tak ada akal ni, jamat ni benda tak ada akal. Benda-benda lah, bukit, bukau, kayu, batu, apa benda ni, semua makhluk ini memahami khitab Allah kepada mereka. Mana arahan Allah Ta'ala dia tahu. Tuan-tuan, dalam ayat lain Allah gambarkan kepada kita bagaimana bukit, batu-batu jatuh daripada atas. Terbelah bukit, keluar air. Kenapa? Min khasyatillah, kerana takut pada Allah Ta'ala. Tapi hati manusia yang keras, asyaddu qaswah, lebih keras, lebih pejar daripada batu-batu yang pejal itu. Mana hati manusia? Tak menangis kita. Berapa hari dah kita tak menangis takutkan Tuhan? Malah Ustaz, saya semalam baru menangis. Makcik ni cakap, kenapa cik? Cerita Korea tu bini dia mati. Tengok cerita Korea kau boleh menangis, baca ayat Allah Ta'ala kamu tersengih. Ni hadha khitab lil qulub. Allah kata
bukit bukau pun memahami khitab Allah Ta'ala. Jadi kata ulama, laula annahu yudriku, kalaulah makhluk ni tak faham apa yang Tuhan cakap, nescaya arahan Allah Ta'ala itu sia-sia. Wallahu subhanahu wa ta'ala munazzahun 'anil 'abasi. Tidak ada arahan Allah, tidak ada perkataan Allah Ta'ala, tidak ada perbuatan Allah Ta'ala itu yang sia-sia, yang tidak ada, tidak dipahami dan tidak ada hikmah. Tidak ada. Alhamdulillah. Yang ketiga, ayat yang sama lagi. Ya jibalu awwibi ma'ahu. Allah Ta'ala jadikan bukit bukau itu bimanzilatil unqala, satu label dengan orang yang berakal. Dan bila Tuhan panggil, Tuhan arahkan bukit dan juga burung-burung yang tidak ada akal, kalau dia ada otak pun dia tidak ada akal, menunjukkan bahawa hayawan, benda-benda yang tak bergerak ini boleh bercakap dan tunduk akur kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Yang sombong, yang kerah kepala, yang tak erti bahasa, siapa? Makhluk yang bernama manusia. Na'udzubillah. InsyaAllah dengan kita tadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala ini, InsyaAllah hati kita lembut. Kita boleh mampu baca ayat Quran tentang azab, kita boleh menangis. Baca ayat Quran tentang nikmat, kita menangis. Sebab apa? Lemahnya kita, ya Rabbi. Tawarannya besar, tapi sambutan tidak menggalakkan daripada kita. Lemahlah tu. Offer kita panggil. Allah Ta'ala bagi tawaran yang besar, kita tak nak sambut. Lemah siapa? Lemah kita. Masya Allah. Yang keempat, Allah perintahkan Nabi Daud AS, ya Daud, ani'mal sabighat, buatlah baju besi. Kata di ulama tadabbur, dalilun ala ibahatil lubsid duru'. Ayat ini menyatakan harus kita pakai baju rantai, baju besi. Langkah-langkah penjagaan ikhtiar. Wa annaha la takun mu'athirah fit tawakkul wal firar minal ajal. Orang pakai baju besi bukan makna dia lari daripada tawakal. Bukan makna dia lari daripada ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi ini satu langkah keselamatan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau ulama kata boleh je kita ambil vaksin langkah keselamatan, kita kata itu langkah takwa. Langkah tawakal, tidak menyalahi, tidak mencarikan tawakal. Bahkan kita juga ikut arahan. Kenapa? Akil hawa tawakal. Kenapa baju besi? Takut kena tembak, kena panah, kena tombak dan sebagainya, kita buat. Ni kenapa ambil vaksin? Ulama-ulama kata ada usaha untuk menjaga diri daripada virus COVID dan sebagainya. Tidak salah. Tapi kalau awak kata saya tak mahu ambil, saya tawakal Allah tinggi, silakanlah. Sila, kita sudah duduk lagi dalam masalah ini. Nak ambil-ambil tak, saya ambil-ambil. Wah, sedap cakap. Habis kalau kita tak ambil, ni Mai Sejahtera tak boleh masuk kedai, itu awak punya pasal lah, itu peraturan. Dan saya cakap tentang dari sudut undang-undang dan tawakal. Habis tak salah lah tu. Kita pergi panggil wali naubah, kita pergi panggil geng-geng apa benda. Alah, kita tawakal dari sudut yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita berlindung, aku minta berlindung diri aku ni daripada penjaga-penjaga dengan wali-wali, alah, itu jangan pergi, bahaya itu. Saya tak percaya. Saya tawakal pada Allah tapi panggil lah. Lain. Yang ni secara fizikal. Yang itu pergantungan hati. Beza dua, tuan-tuan kena beza kak kita ni. Bila benda gaib kita percaya, maknanya gantung hati kita dengan dia. Tapi kalau benda fizikal depan kita, itu kita tak ada masalah apa-apa. Kita kata tengok dia bila mari benda yang zahir, boleh. Ustaz kata tak boleh minta tolong dengan makhluk, tapi ustaz suruh orang buat tu angkat barang. Ini pun satu lagi penyakit. Kita tak boleh minta tolong dengan makhluk yang dalam perkara yang hanya di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau nak minta tolong orang angkat, tolong buat rumah, tolong buat air, itu memang kuasa kita di tangan kita. Jadi kita kena faham lah bercakap. Jangan cakap merapu, tak itu pasal. Baik, kita pergi kepada yang kelima.
Yang kelima, Allah Ta'ala sebut di sini, ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi. Daud buat baju besi, tapi dengan teliti, jangan buat cincai gitu ya. Ulama kata apa? Dalilun ala ta'allumi ahli al-fadli as-sana'i'. Dalil mengatakan orang yang hebat-hebat, orang yang kuat, orang yang hebat, tak kira lah taraf kita tok guru ke, tok syekh ke, pak kiai ke, tuan profesor ke, tuan apa ke, tuan haji ke, puan hajah ke, tidak salah. Tidak mengurangkan darjat kita kalau kita belajar ilmu teknikal. Tak ada tak. Ustaz buat apa tu? Duk baiki kasut. Allah, ustaz baiki kasut. Hinanya. Siapa cakap? Rasuli Rabbil Alamin. Nabi kita salat, yakhsifu na'lahu wa yarqa'u sawabahu. Jahit baju dia cari. Jahit dia punya kasut. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baru tarah pak imam kampung. Maaf, marah pula untuk imam kita. Kita bertarah setakat ni, tak mau dah. Jadi kata ulama, belajar ilmu sina'ah, ilmu pertukangan ini tidak mengurangkan darjat kedudukan awak, bahkan menambahkan kelebihan. Tambah kelebihan? Naam. Dalam hadis yang sahih yang dikeluar oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Miqdam bin Ma'di Karib, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi. Nabi kata tidak ada mana-mana orang yang makan hasil rezeki lebih baik sama sekali daripada orang yang makan hasil daripada usaha tangan dia sendiri. Wa anna nabiyallahi Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Dan Nabi Allah Daud, dia makan hasil daripada usaha tangan dia. Allahu Akbar. Jadi ayat ini nak mendalil kita boleh buat kerja. Sebab itulah kita dengar, kenal ustaz-ustaz kita ni, kuat dia. Dia mengajar, dia jadi imam, tapi dia juga jahit baju. Kita kata mulia kerja. Ustaz zaman kita ini tukang masak. Siapa dia chef kita masak ini? Tuan Al-Fadhil, imam besar. Masya Allah, tidak hina. Musim PKP baru ni ramai lah ustaz-ustaz jadi tokeh. Tokeh lagi perak, tokeh nasi Arab, tokeh macam-macam benda. Yang buat ni koko, melo, macam-macam kerja. Kita kata tidak mengurangkan. Tapi jangan pula ustaz tak mengajar dah, so ustaz sibuk dengan bisnes. Jangan. La. Ni Allah kata, wa qaddir fis sardi. Ukur barang itu dengan teliti dan guna masa dengan sesuai. Jangan sampai tak mengajar dah ustaz. Kenapa? Sibuk dengan buat jaga kilang. Tak boleh macam tu. Ada orang tanya tu, Abu Anah tu dah kurangkan jadual tu kenapa? Saya tak mengajar dekat Facebook ni je, tapi saya mengajar dalam kelas kepada pelajar-pelajar, kepada banyak lagi kerja. Jangan kata ustaz malah dah habis PKP tu, jangan. Tak baik. Yang keenam, wa qaddir fis sardi, Allah kata kadarkan dengan secukup bahan. Ayat ini dalil ala tathabbuti fil amali. Ayat ini setiap kerja yang kita buat mesti itqan. Mana itqan? Teliti, halus, cermat. Ini ayat ni suruh cermat. Mana kalau kita nak jadi tukang apa? Kena cermat. Tukang jahit baju, biar cermat, baju orang comel. Tukang buat meja, biar sama. Tukang design, biar betul. Di semua benda ni kena betul. Jangan main. Itu kita kena belajar. Masya Allah. Ayat ini ajar kepada kita ilmu, dia panggil itqan. Itqan maknanya teliti, halus. Sebab tu kita nak minta kerja, kita sesuai dengan kepakaran kita, kepandaian kita. Jangan minta tak terpasang. Yang ketujuh, wa'malu salihah. Buatlah amal soleh. Tanda sebagai syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah kita melakukan amal yang soleh. Segala kebajikan yang dibuat, sama ada zikir kita, solat kita, kerja charity, bantu orang, semuanya itu tanda syukur pada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-8,
Inni bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala tutup ayat. Inni bima ta'maluna basir. Aku tahu, aku tengok apa, aku tahu apa yang, aku tengok apa yang kamu lakukan. Ayat ini at-tahzir minal mukhalafah. Amaran keras, jangan buat benda yang Allah larang. Ni kita minta kerja. Waktu boleh kerja, tak buat kerja. Berapa ramai kita dengar aduan daripada majikan. Waktu masuk kerja pukul 8 pagi, dia pukul 8 pagi pergi tepek ibu jari, duduk sembang di kedai kopi sampai pukul 10 pagi. Ini apa kerja awak ni? Allah Ta'ala kata, mu minta kerja, kamu tak buat kerja, kamu beramal, kamu tak ikhlas, kamu ikhlas, tak ikut Nabi. Inni bima ta'maluna basir, aku tengok semua. Kemudian aku nilai. Boleh pahala, tak boleh pahala, ataupun kerja awak boleh bala. Na'uzubillah. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang ke-9. Yang ke-9, dalam cerita Nabi Daud ini, kita boleh simpulkan bahawa la budda fil khalqi wal amri minal adli. Apa saja urusan kita mesti berpaksikan kepada keadilan. Mesti kepada keadilan. Sebab itu Allah ajar Daud, wa qaddir fis sardi. Teliti menggunakan bahan, teliti menggunakan masa. Kalau kita orang mari buat baju kita, saiz dia besar ni. Saiz saya ni XL contohnya. Saya bagi dia XXL double X. Pakai baju besi ni dia, lengan dia sampai ke ujung jari. Nah, baju ni boleh masuk 2 orang. Itu dia panggil kerja yang tak betul, yang tidak adil. Adil itu kita letak satu benda di tempat yang sesuai. Maka itu dipanggil, dalam kerja buat kita ni kena adil. Allah Ta'ala kita perintahkan kepada berlaku adil di antara anak-anak. Anak saya nombor 1 dengan nombor 10, saya bagi RM1 satu hari. Adil ke tidak? Yang nombor 1 duduk di universiti, dia punya belanja lain. Yang nombor 10 duduk di pasti. Betul lah RM1. RM1 pun banyak dah, 50 sen yang patut. Dia panggil al-adlu wal musawah, mengikut saiz keperluan. Sebab itulah Allah Ta'ala bezakan pembahagian antara anak laki-laki dengan perempuan. Kalau dengan otak kita kata, Tuhan tak adil, bagi pesaka tak sama. Patutnya bagi sama laki-laki perempuan, anak pelaka kan. Awak cakap macam tu, Allah Ta'ala punya mizanul adli, neraca keadilan di sisi Allah Ta'ala lain. Laki-laki ada nafkah, ada mahar, banyak lagi kalau nak banding. Yang perempuan menerima segala perkara. Takkan nak sama buat apa ambil duit banyak, buat tukar handphone 2 hari. Tak. Hikmah itu besar. Maka al-adli, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala perintah Nabi Daud, wa qaddir fis sardi. Ayat ni qaddir fis sardi, tuan-tuan boleh pergi panjang sekali. Kalau kamu buat, jangan lebih SOP, jangan lebih skru, jangan lebih paku. Kita dalam masa juga jangan lebih masa. Guna masa cukupnya. Dan banyak perkara yang boleh masuk di bawah ayat ini saja, masya-Allah. Yang terakhir, yang ke-10, Allah kata walaqad atayna Dawuda minna fadla. Kenapa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini fadla, kelebihan? Jawabnya ibratul linnas, menjadi pengajaran kepada kita, bihusni inayatillahi lil munibin. Setiap orang yang banyak kembali kepada Allah, al-inabatu ilallah, banyak bertaubat, insah diri, kembali kepada Allah, melakukan ibadat sebaiknya dengan ikhlasnya, dengan ni, orang ni akan mendapat inayatullah, akan dapat penjagaan daripada Allah. Maka dengan ini, ta'zridan bididda zalik, ayat ini memperingatkan kita, mu jangan lawan benda tu. Mana kalau kamu buat tak baik, tak amal, tak soleh, Allah Ta'ala tak jaga kamu. Bila Tuhan tak jaga, tidak duduk di bawah inayatullah, maka kita duduk di bawah inayah nafsu, di bawah kawalan syaitan. Tuan-tuan boleh bayangkan apa perangai orang itu. Wallahu alam. Mudah-mudahan 10 perbincangan, 10 faedah kita ni besar. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dengan ilmu tadabbur ini sekarang ini, hari ini terserlah i'jazul Quran. Kenapa Allah Ta'ala ulang balik?
Dan banyak kisah yang kita sebut hari ini tentang Daud, belum kita sebut dalam ayat-ayat yang lain. Itulah dia Al-Quran, makin dikunyah, makin terasa kemanisan. Sebagaimana kata ulama, bandingkan Quran dengan buah kurma, makin dikunyah, makin rasa manis. Kecuali orang sakit gigi, orang kencing manis, makin baca Quran, makin serabut, makin sakit kepala. Maknanya kalau orang yang imannya sudah goyah, baca Quran sakit hati. Itu dia panggil geng-geng munafikin, wal'iyazbillah. Kita orang beriman, mari kita mantapkan kepahaman kita, bacaan kita, kepahaman kita kepada Quran. Mudah-mudahan kita layak duduk di bawah panji-panji ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuhu. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.